Assalamualaikum kepada Dr. Nur Hasrinda. Hari ini kumpulan saya ingin membentangkan laporan kerja bagi subjek Makroekonomi ECO 3043 iaitu masalah pengangguran di Malaysia. Saya Ahmad Syukran bin Samsul Kamal, nombor matrik S65397 akan membentangkan bahagian pengenalan. Secara umumnya, pengangguran boleh dimaksudkan sebagai satu fenomena di mana kadar permintaan terhadap kerja tinggi dan pekerjaan yang ditawarkan oleh majikan adalah terhad. Seseorang itu boleh tergolong dalam pengangguran apabila seseorang itu berumur 16 tahun ke atas yang tidak bekerja, bersedia untuk bekerja dan telah membuat usaha khusus untuk mencari kerja dalam tempoh 4 minggu sebelumnya. Golongan pengangguran ini terdiri daripada graduan daripada universiti dan belia yang tidak menyambung pembelajaran dalam pendidikan dan tidak mempunyai keinginan untuk bekerja. Kadar pengangguran ini dapat dinisbahkan dengan anggaran 10%, iaitu membawa maksud bagi setiap 10 orang yang mahu bekerja, seorang tidak mendapat pekerjaan. Secara asasnya, apabila ekonomi berkembang, kadar pengangguran menurun, dan apabila ekonomi mengucup, kadar pengangguran akan meningkat. Hai, nama saya Intan Natasha binti Uzaizul, nama matrik S65681. Saya ingin membentangkan tentang jenis-jenis pengangguran. Antara jenis pengangguran ialah geseran, kitaran, struktur, bermusim dan teknologi. Jadi saya akan sentuh dua jenis pengangguran di sini, iaitu pengangguran geseran dan kitaran. Pengangguran geseran bersifat jangka masa pendek dan berlaku sepanjang masa kerana pasaran buruh tidak beroperasi dengan sempurna. Selain itu, ia juga berlaku apabila tenaga buruh sedang mencari pekerjaan baru dan bertukar kepada pekerjaan baru yang lebih sesuai dan lebih baik. Kedua, pengangguran kitaran berlaku apabila permintaan terhadap buruh berkurangan dan peluang pekerjaan jadi terbatas, terutama semasa berlakunya kemelesetan ekonomi. Hal ini akan menyebabkan permintaan agregat semasa menurun dan menyebabkan permintaan terhadap buruh dalam sektor tertentu berkurangan kerana sesetengah firma terpaksa mengurangkan output atau berhenti beroperasi. Teori-teori pengangguran. Yang pertama adalah teori Phillips. Alban William Phillips mendapati bahawa kedua-dua pembeli ubah berhubung secara negatif, di mana apabila inflasi menurun, kadar pengangguran akan meningkat. Yang kedua adalah teori klasik yang menjelaskan pandangan bahawa pengangguran boleh dicegah melalui bahagian penawaran dan mekanisme harga dalam pasaran bebas untuk memastikan permintaan yang dicipta yang akan menyerap semua bekalan. Yang ketiga pula ialah teori Keynes. Teori Keynes menyatakan bertentangan dengan teori klasik, iaitu masalah pengangguran sebenarnya berlaku kerana permintaan agregat yang rendah. Yang keempat pula, teori kependudukan dari Malthus menjelaskan bahawa pertumbuhan penduduk cenderung mengatasi pertumbuhan bekalan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman bin Makno, nombor matrik S65908, ingin membicarakan dua isu yang berlaku di Malaysia, iaitu penurunan pengangguran dan peningkatan inflasi. Data terkini menunjukkan bahawa Malaysia sedang mengalami penurunan positif dalam pengangguran dengan kadar menurun sebanyak 3.5 kepada 3.6 kepada 3.5% dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Walau bagaimanapun, inflasi juga mengalami peningkatan yang begitu ketara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Peningkatan inflasi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti harga minyak dan juga barang keperluan asas. Dalam keadaan pengangguran semakin berkurangan tetapi inflasi semakin meningkat, adalah perlu mengambil langkah sewajarnya oleh pihak kerajaan dan pihak berkuasa. Secara keseluruhannya, penurunan kadar pengangguran adalah positif kepada ekonomi Malaysia, tetapi peningkatan inflasi merupakan cabaran yang perlu diatasi bagi mengekalkan kestabilan ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Ahmad Ismail. Nombor kad matrik saya ialah S65852. Hari ini saya akan membicarakan discussion dan discussion kami ada 3 isu semasa. Yang pertama, kadar pengangguran menurun tetapi kadar inflasi meningkat. Yang kedua, pengangguran dalam kalangan graduan masih tinggi. Dan yang ketiga ialah inisiatif kerajaan untuk meminimalkan lagi kadar pengangguran di Malaysia. Menurut data daripada Jabatan Perangkaan Negara, pada Mac 2023, kadar pengangguran berumur 15 hingga 24 tahun berkurang sebanyak 0.1% kepada 11.2%, iaitu daripada 11.3% pada bulan Februari 2023, iaitu sebanyak 317,300 penganggur belia pada waktu itu. Pada umur 15 hingga 30 tahun,
ia meningkat sebanyak 0.1% kepada 7.1%, iaitu daripada 7.0% pada bulan Februari 2023, iaitu merekodkan sebanyak 454,900 orang penganggur belia. Ia sangat membimbangkan kerana pengangguran 2023 ini masih melebihi peratusan penganggur belia sebelum COVID, iaitu 9.9%. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Fatih binti Muhammad Asri dan nombor matrik saya ialah S67307. Untuk video hari ini, saya akan menerangkan tentang pelaksanaan dasar yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengurangkan masalah pengangguran dalam kalangan graduan belia. Terdapat dua dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan, iaitu dasar fiskal dan dasar kewangan. Dan hari ini saya akan menerangkan tentang dasar fiskal saja. Antara dasar fiskal dilaksanakan ialah dasar fiskal mengembang, iaitu dengan meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Apabila perbelanjaan kerajaan meningkat, dia akan meningkatkan permintaan agregat, iaitu di mana akan menggalakkan pengeluar untuk meningkatkan pengeluaran. Oleh itu, ia akan menyebabkan tenaga buruh diperlukan. Apabila tenaga buruh diperlukan, ia akan membuka peluang pekerjaan kepada penganggur dalam graduan belia tersebut, menyebabkan mereka dapat mencari kerja. Oleh itu, masalah pengangguran juga dapat diatasi dan masalah kemelesatan ekonomi juga dapat dikurangkan apabila wujudnya peluang pekerjaan. Assalamualaikum, nama saya Maizatul Syafiqah binti Mansur, nombor matrik S65967. Hari ini saya akan membentangkan dasar terakhir bagi mengatasi masalah pengangguran, iaitu dasar kewangan mengembang. Dasar ini boleh dilakukan melalui perubahan bekalan wang, iaitu dengan menambahkan bekalan wang dalam ekonomi. Apabila bekalan wang dalam aktiviti ekonomi bertambah, aktiviti pelaburan dalam ekonomi juga akan meningkat. Peningkatan ini menyebabkan berlaku peningkatan dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan. Oleh itu, firma memerlukan pekerja buruh dan menyebabkan permintaan terhadap buruh meningkat. Hal ini dapat membuka peluang pekerjaan kepada penganggur dalam kalangan graduan belia. Kesimpulannya, semua pihak terutamanya kerajaan dan rakyat harus mengambil serius dalam menangani masalah pengangguran yang berlaku dalam kalangan belia. Contohnya, kerajaan boleh mewujudkan pekerjaan-pekerjaan baharu dan graduan pula tidak seharusnya terlalu memilih pekerjaan. Oleh itu, kerajaan dan rakyat perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing supaya model ekonomi terbaik dapat dibentuk. Sekian, terima kasih.